Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid Al-Mu'minin Kota Kayang, Kangan Pelih, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan kita dapat kita sambung kuliah maghrib kita ni, yang mana sebulan 2 bulan lebih tuan, daripada raya itu ni kita buat durus Ramadan. Daripada awal buat siang-siang Ramadan, kita cuti, kita buat pula tengah hari lepas zuhur tu 15 minit, dan seminggu sebelum raya tu kita berhenti. Ni pula kita jumpa tuan. Alhamdulillah lah, yang mana kita Perlis ni Allah bagi kesempatan untuk kita sambung balik, boleh solat berjemaah, boleh kita sambung kuliah kita dan sebagainya. Cuma kuliah subuh ni dia tangguh dulu lah, bagi keadaan stabil sikit, mungkin seminggu 2 lagi kuliah subuh pun boleh buat tuan. Kalau tidak hari ni pun kes banyak tuan. Cuma Perlis kita ni alhamdulillah lah 1, 2, 3, betul 5 banyak pun. Berbanding dengan negeri lain tu beratus, bahkan 4,000, 5,000 sehari tuan. Tu satu negeri, negeri lain pun sama tuan. Kita doalah mudah-mudahan kita ni Allah pelihara kita semua. Okey tuan, kita tengok tajuk kita hari ni berkaitan dengan ibadah korban. Macam mana tuan? Kita, saya tak silap saya tahun lepas tuan, kita dah sentuh dah tajuk ni. Cuma saya nak ulang kaji balik-balik, apa cerita ibadah korban ni? Apa dalil? Apakah hujah? Kalau sembelih lembu pula macam mana ni? Nak buat macam mana? Nak sembelih binatang apa yang boleh buat korban? Nak bagi berapa tumpuk pula sebagainya? Macam mana pahala pula dan sebagainya? Orang yang kafir ni, orang yang bukan Islam boleh tak makan daging korban ni? Nanti timbul isu juga. Tepi dari duduk rumah kita ni aping mutusami. Orang takkan nak bagi, ni korban ni. Kalau bagi pula, boleh tak boleh. Tak bagi, duk kawan adik apa, dia tetangga 20 tahun 30 tahun. Contohlah, dia apa cerita tentang kita nak bagi tak bagi dan sebagainya. Okey, yang pertama tuan, ini tuan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini 4 Zulhijjah. Kalau tengok balik kalender tuan, masuk maghrib tadi dah 5 Zulhijjah. Lagi 5 hari lagi nak raya, tak lama dah tuan. Bila ni hari Selasa depan insya-Allah tuan. Jadi apa dalilnya? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari di mana amal soleh lebih Allah cinta melebihi daripada hari-hari ini. Rupa-rupanya tuan, amal soleh ni Allah sayang. Tapi kalau buat hari ni, yang mana Allah bagi Nabi kita ni, lebih Allah cinta lagi. Iaitu bila 10 hari pertama Zulhijjah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam banyak amal soleh ni Allah sayang, Allah suka. Jika kita buat dalam bulan ni ataupun 10 hari pertama ni Zulhijjah, lagi Allah sayang. Apa dalilnya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dibandingkan dengan jihad di Allah? Ya Rasulullah, kalau kita pergi jihad ni pahala lebih kot, sayang Allah lagi kepada kita? Rasulullah SAW jawab, tidak juga dengan jihad, kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa raganya, hartanya, lalu gugur sebagai syahid. Kalau pahala orang pergi jihad, pahala banyak, besar kan? Kalau dengan kita 10 hari ni, lebih kita lagi. Melainkan kalau dia berjihad, dia meninggal, mati di medan perang. Kalau lagu tu, baru pahala dia tu lebih pada kita buat lah ni. Minggu ni tuan, boleh banyakkan puasa. Dulu puasa Isnin Khamis, ni boleh punya 1 sampai 9 ni boleh puasa sepanjang hari. Bahkan 9 betul Zulhijjah nanti, siapa pergi buat haji, dia wukuf Arafah. Kita kat sini, kita puasa hari tu. Ini banyak kita ni, tahun ni semua orang Malaysia tak boleh buat haji. Kan tak boleh buat haji, risiko. Sebab jadi dijemput pun tak apa, Raja Saudi pun dia hadkan untuk tahun ni tuan. Kemudian apa lagi tuan? Boleh kita buat takbir. Takbir yang mana? Takbir yang sunnah ni kan, sepanjang masa. Duk naik gerek ke, duk rehat ke, duk apa ke, boleh kita bertakbir apa?
apa tu, tingkatkan takbir kita. Boleh. Nanti bila nak mai hari raya 9 Zulhijjah tu, subuh tu takbir untuk amal-amal di masjid. Start subuh 9 hari bulan tu, Zuhur, Asar sampai 13 apa tu Zulhijjah. Asar tu lah. Tu setiap waktu tu kita takbir amal-amal. Tu ya. Tapi sebelum hari-hari tu, sepanjang masa ni boleh dah takbir sebenarnya tuan. Kemudian banyak amal soleh. Tinggalkan apa tu dosa, bertaubat, kemudian kita berkorban pada 10 Zulhijjah tu. Bila boleh? 10. Kemudian 11, 12, 13. Ada 4 hari. 4 hari ni haram kita puasa pula. Lah ni sunnah puasa. Tapi bila mai 4 hari nanti ni 10, 11, 12, 13 tu haram puasa. Rajin macam mana pun tak boleh puasa hari tu. Sebab tu kita kena raya itu. Raya macam mana? Kita buat korban. Kemudian siapa yang nama nak buat korban ni, 10, 11, 12, 13 ni tak boleh potong rambut, kuku bagi yang berkorban. Siapa yang buat nama nak korban ni, ni dalam bulan apa, dalam 10 hari pertama ni kan, kut terlupa, Allah Ustaz terpotong kuku. Kalau terpotong tu monti siap-siap. Kita taubat, minta ampun, istighfar, itu cara dia. Tak perlu nak kena bayar dam ke bayar apa, tak ada. Dia bukan lagu tu, bukan macam haji. Kalau terlupa, cerita lain. Saja nak potong, jangan tuan. Sebab apa? Siapa yang buat korban, dia tak boleh memotong kuku, rambut sebagainya. Kalau terlupa, cerita lain. Minta ampun. Kemudian solat Aid, solat hari raya, dengar khutbah. Bila mai tengok peraturan baru ni, sama tahun lepas juga. Solat raya, Aidilfitri, Aidiladha buat di luar. Kalau tu mampu tu buat kat luar lah. Kau satu tepul lapang luas lagi, boleh buat lagi. Kau hujan ke, baru buat kat dalam. Plan pertama pukul 8 buat kat luar. Tiba-tiba hujan kata, andai kata 8.30 masuk dalam masjid. Luas mana? Lagi luas mana boleh masuk, ikut penyerakan yang dikatakan tu, 1 meter ke 1,5 meter tu, duduklah tuan. Oh dah penuh Ustaz. Meja apa? Keliling masjid pun dah penuh dah, tepi-tepi tu. Kita balik buat di rumah. Tu cerita dia. Cuma kalau apa tu tak ramai orang, kita buat semua dalam masjid kan. Kemudian kalau ramai sangat, kita nak buat 2 sesi ni. Boleh kita rancang pukul 8 sekali, pukul 9 sekali. Itu peraturan Jai Mak buat tuan. Okey, kemudian ni haji umrah cerita ni lah. Okey, kita pergi tuan. 10 keutamaan Zulhijjah. Saya ulang balik tuan. Apa dia tuan? Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Nampak? 10 hari ni, 1 sampai 10 ni hari yang terbaik di sisi Allah. Kalau kita tahu tuan, puluh tuan kita buat tuan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah. Kalau lawan dengan jihad mana lebih tinggi, pahala kita puasa 10 hari ni tinggi lagi. Sedekah kita, ibadah kita, amal soleh lebih besar lagi pi jihad fi sabilillah. Tapi apa dia Nabi sebut lagi? Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya. Kalau dia pergi perang, tiba-tiba tak balik, mati syahid lah. Kalau orang lagu ni, bawa pahala dia besar pada kita yang buat ibadah ni. Rugi tuan. Kita nak pergi perang payah. Nak pergi Israel, nak pergi Palestin, naik kapal tuan. Siapa nak bagi pergi? Nak keluar rumah pun tak bagi. COVID-19 nak pergi tolong perang, lagi payah lah. Jadi cerita dia, duduk di rumah tuan, puasa dan sunat, dapat pahala tuan lebih besar daripada pahala jihad tuan. Bayangkan sedekah kita, infak, mai apa lah ni, food bank masjid kita ke apa tu sebagainya kita bagi tuan, tepung ke, gula ke, nasi beras ke apa ke, kita bagi ke orang kita, jiran kita tangga pun tuan sama juga pahala dia. Allah sayang tuan. Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini.
Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan Alhamdulillah pada saat itu. Jadi cerita dia duduk saja tuan. Lah ni duduk rehat-rehat ni, sambil telinga dengan kuliah saya, hati duduk zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama tuan. Jadi benda-benda ni Allah sayang, Allah suka tuan, orang yang selalu memperingatinya tuan. Mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid di 10 pertama Zulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama. Yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Mahjurah ni surah yang dilupa kan. Simple je, mudah je. Nak gerak tu kan, nak balik rumah, nak main masjid ke, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Pahala boleh, dosa lampun, darjat Allah angkat. Kan tuan? Tajuk apa? Bendang ni. Kan cangkui buat batas ke, buat apa tu pokok ke apa ke kan, sayok ke apa kan sebagainya, dapat pahala tuan. Duduk nak kereta ni, tunggu traffic light ni, subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar. Nak lena lagi, duduk nak lena tu, bukan lena tu sambil zikir tuan pun boleh tuan. Jadi semua ni sunnah yang dilupakan. Kita buat pada bulan ni 10 hari pertama ni pula lebih-lebih Allah sayang. Okey, itu dia tuan. Ni puasa Arafah. Saya sebut tadi. Bila ni kalau raya tu 10 hari bulan tu hari Selasa, hari Isnin tu. Kita puasa hari tu tuan. Hari lain tu kita puasa dah. Hari tu jangan tinggal. Sebab apa? Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau 1442, 1441 setahun ke belakang dan 1443 ke depan tak jumpa lagi. Allah padam dah. Lah 2021. 2020 itu ni dengan 2023 tahun depan. Allah padam siap-siap tuan. Nampak ni tuan. Kan? Kemudian puasa Ashura 10 Muharram. Ni kata tadi akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. 10 Muharram kita buat Nuibu Ashura. Disembah hari itu ni. Boleh tak boleh? Nak makan buatlah tuan, tak ada masalah. Tapi hari tu kita puasa. Makan bila? Makan buka puasa. Pukul apa? 7.30, 7.40 lah. Makan buka puasa. Tengah hari kucing kan, geng-geng masjid kata contoh. Nampak kata itu yang sunnahnya. Sebab sunnahnya puasa. Bubuk Ashura ni kita pun tak tahu betul tak betul cerita tu. Sebab Israeliat. Tak ada dalil kata betul ke Nabi Nuh ni buat buat Ashura tu, kita pun tak tahu. Israeliat kata tu. Cuma kan mungkin betul mungkin salah. Tapi sekadar nak makan, ya kita boleh makan. So benda tu bubuk makan lah. Sebab lagu guna apa kan. Cuma sunnah hari tu puasa. Jadi cerita bersama dia puasa Arafah. Hari tu kita puasa. Bila puasa hari tu setahun yang lalu, setahun akan datang, Allah padam siap-siap. Kita pun tak tahu lagi tahun depan yang hidup tak hidup ni. Tuan. Puasa ada lagi. InsyaAllah tuan. Tapi berapa ramai orang muda kan. Puasa orang tua meninggal. Lah ni main Covid tuan. Umur muda pun meninggal tuan. Tak Covid pun. Tak tahu sakit apa. Semalam main masjid sama. Duduk menyembang dekat beranda tu. Tak ada dah. Mau tuan. Nampak kata kita amal soleh tuan. Okey, kita pergi bab puasa tuan. Bab ibadah korban ni tuan. Macam mana tuan? Okey. Apakah korban itu wajib? Timbul soalan pula. Wajib ke sunat ke? Apa dia ni korban ni? Nak kena buat ke macam mana? Tengok apakah dalil dia? Hukum tentang kurban ini sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Bila tanya ulama ni, ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah. Pasal apa ada dua jawapan yang berbeza? Sebab apa? Dalil ni yang kita tengok macam mana kata lebih kata kuat. Kata wajib, ada yang kata sunat. Ada apa cerita dia? Tapi lebih cenderung kepada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Bila tengok balik lagi, rupanya kalau kita mampu, jatuh wajib balik kan? Okey, macam mana tuan? Berdasarkan banyak dalil tentang masalah itu. Dalil pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami.
Kata Syekh Ali Hasan. Okey, ada dalil tu dalil dia berkata kalau siapa yang mampu berkorban, tiba-tiba dia tak mau buat korban. Apa Nabi kata? Jangan main mayang masjid kami. Jangan main mayang dengan kami. Seolah-olah Nabi marah orang tu, macam boykot orang tu. Hang boleh korban, tapi tak mau korban. Jangan main mayang kami. Dia kata jangan main terus. Dia apa kata? Kalau boleh tu buatlah korban. Yang lain boleh, takkan korban tak boleh. Contoh kita, apakah ulama bincang tu? Dekat tempat solat kami, kata Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan seolah-olah orang itu sudah dianggap meninggalkan yang wajib, maka solat dia kepada Allah tidak ada artinya karena meninggalkan yang wajib tadi. Ulama kata sebab apa? Jadi macam wajib balik. Dah dia mampu. Sama juga zakat. Zakat tak ada duit, kita terima zakat. Kalau kita ada duit lebih sebagainya, kita keluar zakat. Bersih harta kita tu. Nampak? Tak ada duit, mudah Islam. Kita terima zakat. Kalau kita duduk atas bagang, terima budak, bagi budak. Duduk atas bagang. Tapi bagi orang tak ada mampu langsung, dia pula asnah, dia pula orang yang apa tu sebagainya, yang ni susah sebagainya berhutang ni, dia boleh terima zakat. Contoh. Nampak Islam mudah tuan. Dia ada tingkatan dia ada tahap dia. Dalil kedua diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menyatakan bahwa aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan, beliau bersabda, siapa orang yang menyembelih sebelum solat Id, maka hendaklah diulang penyembelihan. Ni penting tuan. Siapa yang sembelih lembu sebelum solat raya, apa jadi? Kena ulang balik sembelih tu. Tuan-tuan beli lembu seekor berapa? 5,000 lah. Asallah PKP ni dulu 3,000 boleh zaman dulu ni. 4,000, 5,000. Lah 6,000 tuan lebih kurang. Bayangkan. Kemudian apa jadi? Tiba-tiba pergi sembelih awal. Apa dia? Jom kita lepas subuh ni kita sembelih siap-siap. Pasal apa? Kalau buat selepas mayang raya, kalau masjid kita ada 10 ekor. Kampung tu pula 5 ekor. Siapa nak tolong korban kita? Lalu kita buat siap-siap. Subuh-subuh pagi raya tu sembelih siap-siap. Contoh. Boleh tak? Boleh makan. Tapi pahala tu tak boleh pahala korban. Sebab pahala korban ni dikira bila? Selepas semayang raya. Baru jadi lembu korban. Sebab tu kalau nak pahala korban, pergi cari sekok lagi, baru sembelih. Baru lembu yang kedua tu lembu korban. Lembu yang awal tadi lembu sedekah je. Bukan haram nak makan. Oh tak boleh. Haram ni bukan. Boleh makan macam biasa, tapi pahala tu bukan pahala korban. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang. Nampak? Dalil ni pula Nabi bilang, siapa yang tak sembelih pula, pergi cari lembu, cari kambing. Buatlah. Nampak? Tu pesan Nabi. Sebab tu ulama sebut, ada yang kata tadi, sunat je. Ada yang kata wajib. Yang kata wajib tadi, dalil banyak. Yang kata, Nabi tekan betul-betul. Suruh buat. Kalau mampu, buat. Dan hadis ini bernada perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Berdasarkan dalil yang tadi dan dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kurban ni kalau boleh mampu tu kita buat tuan. Kumpul lah. Kalau hari biasa nanti kita buat simpan 10 RM50 sebulan ke setahun dah boleh dah tuan. Setumpuk boleh dah. Cuma lah ni PKP yang masalah lain pula lah. Kita main wabak ni dia ada banyak cerita lain pula. Itu cerita lain. Cuma bila main nanti hari-hari kita tahu yang ke depan nanti lapang tak ada apa masalah, kita buatlah korban tuan. Tak ada masalah. Masjid kami pun buat 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor setiap tahun. Di tahun ni tak buat kan. Tak payah. Jadi nak apa orang nak tolong pun gigi tua-tua pun, dia muda pun tak banyak yang ni. Lepas tu kemudian tempat pula SOP lagi. Jadi banyak khainah tu kita tak buat tahun ni. Tapi kalau nak buat sendiri, pergi buat tempat apa tu persendirian itu saja tuan. Okey. Dalil yang ketiga. Surah Al-Kausar, fasali li rabbika wanhar. Tuan baca surah pendek tu. Apa dia tuan? Maka dirikanlah solat kerana Rabbmu dan berkorbanlah. Allah suruh korban. Ni kata lisan besar, korban ni kena buat. Sebab apa? Allah suruh korban. Cuma bagi yang mampu. Mampu macam mana? Tuan timbang tarak tuan. Aku ni mampu tak mampu? Kalau mampu, kita buat. Kalau tak mampu, tak buat. Contoh. Setengah pula, ustaz dia ni mampu. Dia tak mau buat, dia teruk dia ni. Mana kita tahu? Kau tahu tu dia ada urusan apa, duk jaga orang tua dia ke apa, anak nak pergi mengaji ke apa, duit guna banyak sebanyak. Kita tak tahu, masing-masing tahu timbang tarah.
Dia tahu apa, dia ni mampu tak mampu. Al-Kausar ayat 2, tuan. Okey, ni pun sama, tuan. Surah Al-Hajj ayat 36. Apa dalilnya, saya percepat. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta. Itu sebahagian dari syiar Allah. Allah bagi unta ni tanpa benda yang keagungan, benda hebat. Kamu memperolehi kebaikan yang banyak padanya. Unta ni Allah bagi banyak kelebihan. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu sembelihnya. Nak sembelih ni sebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah. Dalam keadaan berdiri. Allah habaq ni dalam soal Hajj ni, sembelih unta bukan bagi tidur, kena berdiri. Ni dia kata unta sembelih berdiri dan telah terikat. Ada yang sebut lagi dia ikat. Kemudian apabila telah rebah, dah jatuh unta tadi, mati tadi, maka makanlah sebahagiannya, ambil makan. Dan berilah makanlah orang yang rela, yang mana yang mampu, bagi makan. Dan padanya, dan yang meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Ini dalil kata, ustaz tepi rumah saya ni orang kaya, takkan nak bagi kat dia, dia kaya. Tak boleh bagi. Allah habaq dah. Lembu tadi, kambing ke unta tadi, ambil sebahagian makan, sebahagian lagi sedekah. Siapa dia? Orang yang kamu yang tak meminta-minta, orang kaya ke, adik-beradik ke, sahabat handai ke, yang kita kenal bagi. Dan orang yang meminta-minta, orang susah, anak yatim ke, fakir miskin ke. Ini kata dalil kata bukan bagi fakir miskin saja, orang kaya boleh bagi. Sebab apa? Aku boleh korban ni, dia bagi sekilo, aku yang duit banyak tak bagi. Nampak? Dia mula dah. Kan? Dia ni kerja pun kata orang mana. Kan? Tapi anak ramai, kan? Tapi boleh buat korban. Aku yang duit banyak ni, yang banyak harta ni tak buat. Nampak tuan? Satu, erat hubungan. Kedua ni, terkena aku ni. Contohlah, nampak tuan? Nampak? Kita pun tahun depan aku nak buat korban juga lah. Nampak tuan? Contoh. Jadi Islam bagi tuan. Kemudian orang yang meminta-minta, orang susah, fakir miskin, anak yatim, kita bagi. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 36. Ustaz, saya tak mau makan, ustaz, saya nak bagi semua dekat mereka. Bagi, tak ada masalah. Syarat nak korban ni bukan kata kena makan. Nak makan tu lebih baiklah kita makan hasil korban kita, rasa. Nak bagi ke orang, silakan. Ustaz, nak buat lauk kenuri ke, nak bagi mentah? Sunnah terbaiknya bagi mentah. Dia kena buat kenuri pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kalau kita bagi kenuri ni buat lauk, katalah rumah tu miskin, duduk tengah bendang, kampung tu dia ada 100 orang keluarga, semua bagi gulai kambing, gulai lembu, gulai apa, kawan peti tak ada. Tu dia orang bagi lauk banyak ni. Depa duduk 2 orang tuan. Hari yang pertama tu dia 10 bungkus gulai. Tak benar tuan. Dia nak peringat tuan. Kalau bagi mentah, dia boleh buang peti nak makan esok lusa ke sebenarnya. Ustaz, saya bagi dekat dia mentah, dia boleh jual pula ustaz. Macam mana tuan? Kita bagi kat dia sedekah daging ni, dia pergi jual. Apa cerita dia? Boleh dia jual. Sebab dia jadi hak dia dah. Dia nak simpan, dia 30 kilo dalam peti air. Dia nak beli lauk pun tak ada. Nak beli beras pun tak ada. Dia perlu duit, dia jual daging tadi. Boleh tuan. Nampak tuan? Yang dia kata tak, ada gamuk aku bagi daging korban, dia pergi jual ke orang pula. Itu hak dia tuan. Ini faham tak yang dia kata? Dia mengata pula kita bagi ke orang ni, dia pergi jual dah. Itu hak dia. Dia tahulah dia pun nak makan lembu ni bukan selalu makan. Hantar jumpa makan tuan. Tapi dah banyak sangat, ikut suka dia tuan. Surah Al-Hajj ayat 36. Okey, sebut nama Allah bismillah. Siapa kata? Allah kata tadi tuan. Tuan. Jadi dan bagi tiap-tiap umat sudah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan Allah kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan kata perasan, Allah kata apa? Boleh makan sembelihan orang Yahudi dengan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Kristian. Kalau daging mereka, Alkitab ni kita boleh makan. Sebab apa? Disebut nama Allah padanya. Bismillah dah. Jadi kita boleh makan. Cuma tak pilah kedai Mak Saleh, kedai Yahudi tu main daging golek sekilo, nak makan sebagainya sepinggan, tak minta tuan. Kalau ikut tu tak payah pergi makan tempat dia. Cuma suatu masa nanti terdesak ni, ada kedai Yahudi sebelah tu. Kedai lain semua tutup ni. Pergi mana ni? Pergi Kongo anak. Di mana UK. Kedai Yahudi tu buka. Nak makan tak makan? Kalau makan dari situ boleh, tak masalah. Kalau dagingnya dibaca dengan bismillah tuan. Sebab apa? Allah habaq lah tadi.
Cuma kita kalau ada pilihan kedai yang kedua ni Islam, Turki, ni orang apa Pakistan, pilih tempat lain dulu. Tu contoh dia tuan. Okey. Contoh tuan. Okay, what we're gonna do, we're gonna take the balls, we're gonna bring him over here, and we're gonna make him submit on the ground. Dia baca apa tuan? Kambing tadi lena tuan. Berbuat hari. This is total submission. Boleh sembelih tuan. Lena tu sembelih tu weh. Total submission. Kita cekuk kambing ni 5 orang. Lembu tu 10 orang tuan. Depa tu seorang tuan boleh sembelih tuan. He's not nervous, he's not resisting. Wah, dia boleh lena elok Total tuan. relaxation. Okey, dia kata ustaz, dia buat ubat aku kat kambing ni. Kambing ni gemuk ni, mak kambing. Kita gambar kedua tuan. Kambing contoh tu kambing lain pula. Ni kambing remaja. Kambing putih orang tu kata kambing lawak lah, robot lah. It's okay, baby. Nampak? Tenang kan? Same reaction. They're all Bapak, disebut nama Allah. Bismillah. Bismillah. Allah Akbar. Kata pasal dia baca doa tuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'un alim. Ni. Ustaz tadi kambing bok, kambing kampung. Dia ambil kambing biri-biri pun sama kan. Tak ada baca apa tu mentera-mentera apa nang putih nang putih ke apa ke. Tak baca ayat Quran kan. Bismillah Allahu Akbar. Tadi. Dia baca dia amal doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa alim. Dengan nama Allah ni tiada apa yang boleh mendaratkan di langit dan di bumi kan dengan izin Allah kan. Sebab tu doa tu baca 3 kali pagi 3 kali petang, Allah selamat kita daripada sebarang musibah. Total submission. Ya tuan, boleh sembelih tuan. 2 ekor lina These elok guys kan. had a little Saya baca bismillah tuan, pakai lina lagi. Tak jadi saya tak baca bismillah pun total lina mengentuk tuan, tak ada masalah. Ada depan tuan, kambing tuan sebab tu kata baca bismillah Allah Akbar. Tu kata sembelih bismillah Allah Akbar Nabi. Selesai. Itu sunnah Nabi. Ustaz nak baca bismillahirrahmanirrahim boleh tak? Baca bagi penuh pun boleh. Tapi yang tepatnya bismillah Allah Akbar. Sama makan. Makan ni Nabi abang, ya ghulam kul bismillah. Wahai budak baca bismillah. Bismillah kan. Nabi tak kata baca bismillahirrahmanirrahim. Tak. So bismillah itu boleh baca tapi tangan lain. Baca ayat Quran. Auzubillah, ta'awuz dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu tempat dia. Tulis surat. Nabi tulis dekat apa tu kerajaan Rom. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat dia kan. Cuma kita belajar dulu ni sampailah semua nak buat apa pun bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah juga. Tapi sunnahnya cukup sekadar bismillah. Allahu Akbar untuk sembelihan. Okey. Kita pasal tadi kan. Ni unta sembelih biri. Pasal apa? Siapa ajak kan? Dia Allah habaq surah Al-Hajj tadi. Kira kan? Ni dalil apa? Keadaan kan. Dia belah kambing, dia lembu. Unta ni jangan tengok kan. Macam mana orang sembelih unta kan? Unta lihat panjang. Tak mana lihat dia? Mulai bawah tu ke, tengah ke, atas lihat dekat kepala. Kita cuba tegak kan. Pasal apa dia ikat kaki sebelah kan? Dah ikut ikat tak lah. Tak, ikat sebelah je. Pasal apa? Unta ni bila ikat sebelah tak lari mana orang kan. Dia kembir jatuh kan. Itu dah. Kan? Ini sembelih unta. Ya Allah Ustaz, kesian ni unta ni dia buat sembelih biri tu. Tak, tu cara terbaik sembelih unta. Kata tuan sembelih sambil tidur, nak perabah unta Allah tuan. Lembu pun tidur perabah. Unta 5 nak boleh sejam jadi 5 jam tuan. Tu unta tuan. Kata pasal tadi pisau tadi
Dia bukan sembelih macam kita sembelih ni. Tu. Dia pisau kau tikam. Pisau tadi dia tajam kiri kanan tu. Tu. Kiri kanan tu dia ada tajam. Tu, tajam tojoh tu seolah dia dah sebelah kiri kanan boleh. Tuan ada buat ni. Tu dia tikam tuan habis. Okey, sip ini yang pertama. Kedua tuan, ni di kandang-kandang yang mana duk sembelih unta. Dia buat tuan. Dia sambil jalan betul perasan, sambil sembelih. Tak ikat apa pun dalam kandang ni. Ikat apa pun tak tuan. Ni di kandang, di tempat sembelihan unta di belah Arab sana lah. Contoh saya bila makan sikit, saya cepat sikit bagi contoh yang nampak sikit. Ni. Dia pergi tu, dia tarik sekali lah. Habis. Tajam yang nak tuan. Tarik tu lah. Kita ni krak. 5 kali tarik. Tu baru ni nampak dia tuan ni. Unta ketiga ni. Dia tarik kecil habis dah. Cuai, habis. Jadi contoh tuan, sunnahnya sembelih ni tajam. Dia pun tak sedar kata dia kena sembelih. Dia tu pun tuan. Tuan. Tu kata pisau tajam. Ni tuan. Tarik lah tuan. Okey, ni tentang sembelih. Okey, ustaz, apa contoh kita sembelih unta tak ikat tadi? Macam mana? Contoh dengan abang ni tuan. Apa ini tuan? Ni unta ikat. Tapi dia kena sebenarnya tuan. Lihat dia tu dah sembelih dah tadi, tapi tak kena gaya. Mungkin dah lihat ni dia kahak lagi lah. Ayam jantan apa, ayam kampung, ayam dedok ni. Tu dia tokok orang tuan. Nampak? Sebab tu tadi unta sebelah diri dan ikat kaki. Kalau ikat kaki sebelah tak ada masalah. Selesai. Ni kesian unta tuan. Tak apalah. Lah kali. Ya. Ya. Dia lain. Kalau untuk buat delay sikit, untuk dia buat dia tinggi. Dia panggil delay sikit. Kalau kami tak boleh, dia boleh tutup dengan ni. Okey, contoh ni cerita ada tuan. Ni unta tuan. Okey, tu bien tuan. Ni. Ni sembelih lembu tuan. Betul faham lah kan. Macam mana tuan? Tu. 2 orang tuan, dia boleh jatuh lembu tuan. Lain tempat lain cara. Ni di belah Pakistan ke, Punjabi ke, Kashmir kita pun tahu kau tu lah kan. Cepat tuan. Cepat tuan. Bukan boleh tuan. Lembu kedua. Kau tahu pasal ni lembu pertama. Dia pergi lembu kedua lah tuan. Ni dia bawa ramai ni pergi lembu kedua. Kerja dia berdua kepok lembu. Tuan. Dia pergi kepok satu lembu 2 orang ni. Main tukang sembelih tuan. Tu tuan. Bismillah Allah Akbar. Ni India punya. Ni lembu kedua. Pergi pula lembu ketiga tuan. Sama jugalah. Dia besar kan lembu ni kan. Tapi kalau kita ni, tengok lembu korban ni tak kena buat lagu ni. Kan? Tapi tempat sana kira apa lah. Dia kira ada 30 lembu. Nak berjatuh je kita ni. Sampai tengah hari tak habis kan. Tu baru berjatuh. Tak lapah lagi. Lain tempat, lain cara. Tapi cerita dia cepat, mudah. Orang kata bukan payahnya. Ni okey. Sini tuan. Sini ni cepat lagi. Okey, sembelihan ni saya cepat lagi. Okey, ni sembelihan selain nama Allah tuan. Ni mana di kuil-kuil pun buat juga sembelihan. Untuk apa? Untuk Tuhan depa. Apa tu tokong depa tuan. Ni upacara Hindu ni tuan. Kan India punya. Kan. Dia dah mandi apa, buat apa? Dia punya susu lah apa, buang sial ke apa ke. Okey, saya cepat tuan. Okey. Sekali. Ni tuan.
Di sana tuan, apa dia buat tuan? Kita tadi sembelihan telinga. Ni Tok Sami ni buat tuan. Cepat tuan. Lambat tuan. Ni tuan. Oh lambat lah. Dia potong kepala orang tuan. Keluar tuan. Mereka dia kata kita ni kejam. Mereka tuan potong kepala tu weh. Nampak tuan, kita kan, kita beradab tuan. Tapi apa? Sembelihan kita tu habis sekali tu habis tu weh. Macam ni tuan, bayangkan. Hilang kepala tu tuan, dia berlaku. Okey, saya beritahu tuan, ni dewa tuan. Contoh di apa tu di sana ni. Okey ni. Sini tu dewa. Ni di belah-belah Kathmandu, Nepal. Gunung Everest tu kat sana tuan. Depa ada acara tuan setahun sekali tuan, 5 tahun sekali ke apa tuan. Depa cara depa untuk sembelih besar-besaran. Ni. Tu bayangkan, tetok lembu. Semua ni berpuluh-puluh ribu tuan. Untuk apa? Untuk puja Tuhan depa. Kita sembelih, kita makan. Depa sembelih, hilang kepala tak makan tuan. Nampak tuan? Siapa buta tuan? Kalau dia katakan kita Islam agama kejam, agama makan daging, makan apa? Makan binatang. Tu depa tuan. Tank sembah tak sangka. Kami pun sembah. Tapi lepas tu dia sembelih kepala tuan, hilang kepala tuan. Nampak tuan? Ini yang berlaku di luar sana tuan. Tu bayangkan. Tu tuan. Kalau sekok 3,000, 5,000 tu dia tuan. Nampak tuan? Ini yang berlaku di sana tuan. Bukan menyiksa ke binatang tuan. Bahkan tuan, ni. Kalau tengok balik ni, sama jugalah. Okey, ni bersama lah. Dia buat sembelih kan. Habis sembelih, kancung balik. Habis kami pula kancung balik. Ni tuan. Ni di tempat dia buat tuan. Kan? Balik lepak dulu. Kita nampak. Okey, hikmah kurban tuan. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi. Sunnah ni bukan Nabi Muhammad ni, mula pada Nabi Ibrahim tuan. Jadi kita cerita tuan, disembelih anak dia tuan. Sanggup tuan. Anak dia pun serah, ya kalau itu perintah Allah, sembelihlah aku. Tapi Allah tukar jadi kibas tuan. Salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Tanda kita sayang kepada mereka. Kita dah makan kambing apa, lembu tuan, hari-hari boleh. Dia orang susah tuan, nak makan setahun sekali tuan, payah tuan. Jadi bila kita berkorban tuan, dia boleh tumpang sama makan tuan. Tu tapi Kemboja tuan. Saya pernah pergi Kemboja tuan 2013 tu. Ni motor apa, Vespa punya skuter tu, pergi sampai sana tuan. Susah tuan. Kalau kita nak tengok Malaysia ni tahun 70 60 dulu, pi Kemboja tuan. Boleh nampak tuan. Layar elok, pi rumah tuan, tu dia. Orang Islam tuan lagi jauh, lagi hulu tuan. Dia buat apa tu tuan. Sana tuan, saya pergi temu kampung Cam tu kan, ayak payah tuan. Sebab kita tu tengok dalam gambar-gambar buat telaga kat depa tuan. Bila dia guna ayak tu depa ambil manfaat. Ayak bersih tak ada tuan. Jadi tuan, kita boleh menderma tuan. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahmi. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nampak? Cinta tuan. Jadi Allah kata, bagi pada orang susah, orang senang. Kawan-kawan yang tak susah pun kita boleh bagi. Tak mahu orang susah, lagi kita bagi. Makan sikit, bagi pada orang yang tak minta, dia orang yang minta. Tu ada 3 bahagian tu. Satu simpan kat kita, satu kita buat kenduri ke, 3 tu kita bagi kat orang susah. Tak pun nak bagi semua orang susah pun boleh, tak kata mesti. Jadi kalau kita nak buat 3 tu boleh. Makan untuk kita keluarga kan, kenduri ke, dan juga kita bagi pada orang susah tuan. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Sebab kurban ni dia bukan kata kita bagi sedekah, kita bagi hadiah tuan. Tu cantik, beza dia. Sedekah dengan hadiah ni lain. Kalau kita bagi sedekah orang kaya, tak ada, aku tak mahu, aku kaya. Ni hadiah. Nampak lain. Seronok saya. Teringat juga kat aku ni. Bagi juga kat aku. Walaupun aku ni senang, tapi teringat hubungan kita tu, adik-beradik ke sahabat anda, erat hubungan silaturahim. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman. Saya beritahu sikit lagi. Tak ni saya pun masak berapa orang kita insya Allah. Ada berapa minit? 9 minit. Okey dan. Okay, saya beri sikit tuan. Okey tadi korban tadi. Okey tuan. Dia ragam tuan. Ragam macam mana ni tengok tuan. Okey, ragam jatuhkan lembu. Macam mana tuan? Tadi tidak keluar lembu. Ini orang kita tuan. Dia bukan rugby kot. Tadi dia nak jatuh macam biasa, lembu kahwin dah. Tapi tu dia buat lagu ni tuan. Dia tuan, kita kalah lembu tuan. Lembu pun tak tanduk, kita jadi lembu tuan. Macam tu, minta maaf lah. Silap try hilang kepala kita sakit urat Okey, ni bersama tuan. Ni ilmu tuan. Dia pun ikat lembu ni dekat tu tiang apa belakang rumah. Saya tuan. Jangan buat lagu ni tu tuan. Tu bayangkan, jatuh lembu sudah jatuh di timpa tangga tuan. Sudah jatuh di timpa atap tuan. Ni bang, ni siapa? Lembu yang ni kan kita tuan. Kita tak berilmu. Dia tuan pandai-pandai lah. Nak sembelih lembu nanti tuan, carilah pokok nyok ke, pokok-pokok kemas sikit. Ikat perdu tu tak apa tuan. Okey, cara jatuh lembu tuan. Tadi kambing mudah aja. Kan, unta. Faham dah tak payah nak ni kita ikat tak kaki lah ataupun kita sembelih itu je. Ni lembu tuan. Gambar tuan. Macam mana nak jatuh lembu ni? Ikat dia tarik tali tu, belik perut depan sekali, tarik pula belik perut kedua, tarik belakang. Satu tali tadi dia kira dia jai kat dua tempat. Apa jadi tu kan? Okey, seorang kita boleh pasal lah. Kita perlu sungai dua orang. Kurang-kurangnya dua orang. Okey, kita balikkan tali di bawah perut dia. Okey, sana balik ke atas balik. Bila balik tu, yang ujung dia tangkap, dia balik, dia masuk bawah. Diikat. Tengok perlahan-lahan balik pula rangka di depan ni. Tadi yang keluar di depan. Dia ikat kat belakang kaki dua yang depan. Balik lagi ke bawah. Okey, tali yang sama tadi, yang panjang lah. Dia pi je bawah dia pula. Dia ambil kawan dia sebelah ni, dia pi ke beli pula, dia balik. Jadi dia akan tarik ni, dia akan ikat perut depan tu dengan perut belakang. Apa dia tuan? Tuan perhatikan, dia dah Facebook, maknanya dia boleh cukup dia. Dia cukup kaki depan bila kita tarik dia akan cukup kaki kuat. Okey, kita ikut. Seorang tak kerja tuan. Seorang tarik lah. Bukan punya orang tarik. Dia akan roboh tuan. Kalau kita ustaz, kiblat bukan belah ni, kiblat belah nu. Kita terlepas balik tarik tadi, tali tu, dia akan kendor balik, lembu tadi akan jadi pegang, dia akan bangkit. Kalau tak kena raya, tarik lagi pula. Contoh. Buah ada kiblat belah tu, contoh lah. Soalan lembu di jinak ataupun dia liak. Lembu jinak kan liak kan boleh. Sebab apa tuan? Dia tarik lembu ni, perut dia sengkok. Dia sengkok dia macam keras. Nyawa kita lah. Macam orang dia terkejut kan. Terkejut tu keras je tu. Tadi tu kita sebelah kan. Kut ni lepas pula. Kalau kita duduk baklah ni tu dia duduk cari kaki saja 5 minit, 50 minit tuan. Tu bawa seekor lembu. Kalau 5 ekor masjid kita habis dah sejam tuan. Tarikan lembu je tuan. Jadi tu ilmu tuan. Jadi boleh digunakan. Cuma kalau tadi tempat India tadi tak kira tadi dah. Dia pi tu dia kepak lihat pakai jadi tuan. Jadi cerita dia tuan, buatlah ke mana pun janji lembu korban kita tu mudah. Kita pun mudah, lembu pun tak tersesa kan, dia pun mati cepat tuan untuk untuk kita lapar dan sebagainya. Okey, contoh itu tuan. Ni Masjid Al-Raudah Sungai Batu Pahat, Perlis 2014. Apa cerita tu tuan?
Buat pertama kalinya, 4 ekor lembu dikorbankan menggunakan peralatan sangkar sembelihan hidrolik hasil cetusan idea anak tempatan yang disifatkan lebih mudah sepada program ibadah korban di Masjid Ar-Raudah, Sungai Batu Pahat, Kangan, Perlis. Sangkar berkenaan yang melalui proses inovasi disumbangkan oleh Taman Teknologi Malaysia dengan kerjasama Yayasan Inovasi Malaysia pada Mei lalu sebelum digunakan penduduk untuk aktiviti korban yang hanya mengambil masa 10 minit bagi menumbang dan menyembelih setiap ekor lembu. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sungai Batu Pahat, Hamzan Hashim, yang juga pencipta sangkar berkenaan berkata, sebelum ini mereka menggunakan sangkar mudah alih untuk membaringkan lembu dan memerlukan tenaga manusia yang ramai apabila disembelih. Menurutnya, apabila menggunakan sangkar sembelihan hidrolik bernilai kira-kira RM20,000 berkenaan, proses sembelihan menjadi lebih mudah dan cepat sekaligus mengurangkan risiko kecederaan sama ada pada manusia atau ternakan selain dapat mengurangkan tekanan pada haiwan terbabit. Proses sembelihan dilakukan oleh Imam Masjid Ustaz Amir Aziz dan turut dibantu oleh ahli jawatankuasa masjid dan JKKK serta penduduk kampung Sungai Batu Pahat. Yang ni hidrolik, teknologi lah. Ada buat mereka macam-macam. Mereka tempat sembelih lembu. Duduk dalam tu, lena itu, dia bagi tidur pelan. Ada hidrolik pula tekan. Jadi macam-macam cara tuan. Buatlah guna pun. Jadi ibadah kita ni jangan lupa bismillah. Allah Akbar. Kalau tak sebut lagu tu, jadi bangkai datang kita. Tak jadi ibadah korban lah. Kita pun tak boleh makan. Sebab tu, benda yang menghalalkan binatang sembelihan kita, kambing, lembu, ayam ke apa, itik ke, bismillah, Allah Akbar. Ataupun bismillahirrahmanirrahim pun iya juga. Jadi tepatnya, bismillah, Allah Akbar. Okey, jenis binatang korban. Tidak boleh. Korban ni hanya sah dengan apa? Unta, lembu, kerbau pun boleh. Kambing biri-biri ke, keluarga kambing. Inilah binatang ternakan yang Allah kata, Ustaz, kami ada ayam ni, tak mampu buat korban. Lembu, 100 ekor ayam Ustaz, 100 ke 1000 ke sejuta, tak nama korban. Dia mesti bukan kata ayam, dia mesti kambing, lembu ataupun unta tadi. Kalau bolehlah sejuta ayam pun dia tak nama korban, walaupun banyak tadi. Dia mesti binatang yang kata ternakan tadi. Itu Allah sebut surah Al-Hajj ayat 34. Tidak terdapat hadis Nabi kata apa? Binatang lain, burung ayam ke, burung sintak ke, burung labah lain tak. Arnab ke, bukan. Itu bukan binatang korban. Itu binatang nak makan boleh. Untuk korban tak boleh itu tuan. Ni tuan, banyak tuan. Banyak-banyak lembu tuan. Bahaya orang ni. Tuan dia sedap tuan. Tuan. Lembu tuan. Kita nak kejar lembu. Lompat. Pat kaki bagi tuan. Tu bahaya tuan. Kena banyaklah. Kita nak cari korban ni pakai baju merah pula. Kacau. Malu kita. Jangan pakai baju merah korban ni. Saya pun tak tahu lembu ni pasal apa baju merah marah. Kita pun tak tahu. Pakai tali tak apa. Pakai depan lembu tuan. Dia pergi talon terus tuan. Ni hari tu tuan. Lah tuan. Ni nama abang tuan. Kambing tuan. Dia duduk hobi. Saya ada tengok ni kambing ni macam jual seperti jeng tu lah. Kita bulan kucing tu kan. Bulan kambing. Bulan bicara. Bulan tidur kali. Ni foto kan. PKP ni 2 orang kan. Kalau begini polis tak kacau. Orang seorang, kambing seorang. Habis saya minta maaf lah, melawak aja. Okey, cerita tuan, kesimpulannya korban ni kita buat tuan. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Macam mana korban yang Nabi ajak kita. Buatlah tuan. Mampu kita buat, tak mampu kita kita tolong yang buat korban tuan. Walau saya mau dekat ni. Ada tuan nak tanya apa tuan? InsyaAllah kita jumpa pula minggu depan dah korban ayat tak ada Al-Quran dah. Selang seminggu, 2 minggu lagi kita jumpa insyaAllah. Saya mau tidur dekat ni. Ada tuan nak tanya apa tuan? Ikut ada tanya apa? Mudah-mudahan saya rasa kat tu dah panjang ya. Saya pun tidur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.